Saya ada seorang pekerja perempuan yang diminta berhenti oleh keluarganya kerana kau dah macam bangla, dia kata. So referee pada pergi tempat lain, dia datang balik, dia tak nampak kat mana kami ganti rumput tu. Nama saya Nurmas Yakin. Umur saya ialah 57 tahun. Dan pekerjaan utama saya ialah sebagai seorang konsultan. Tapi saya juga adalah seorang kontraktor penjagaan padang. Saya juga melakukan kerja-kerja pembaikan padang yang perlu pembaikan dengan cepat dan menyeluruh. Okey, saya keluar daripada Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1988 dan saya pergi ke Sabah bekerja dengan estet kelapa sawit selama 2 tahun. Lepas tu saya dapati bahawa kerja kelapa sawit itu agak menjemukan dan saya mahukan pengalaman baru. Jadi saya membuat keputusan untuk menceburi bidang menjaga padang golf. Kerja pertama saya ialah di sebuah kelab golf terkemuka di Lembah Kelang di bawah seorang warga Australia, dan dia lah yang telah mengajar saya untuk menjaga padang-padang, menjaga padang dan rumput. Pada dia saya tak layak, sebab pada dia orang yang nak kerja rumput ni mesti mempunyai kebolehan vocational, kebolehan yang sekarang kita panggil sebagai kebolehan TVET yang tinggi, bukan kelulusan yang tinggi, kebolehan yang tinggi. So dia kata saya tak layak. Kalau saya nak juga kerja padang golf dengan bawah dia nak saya masuk ke padang bawa mesin. So saya bawa mesin, potong rumput selama 2 tahun. Pada tahun ketiga dia ajar saya cara buat bajet. So rumput ada 2 kegunaan lah, rumput pastura dan rumput hiasan. So rumput hiasan ni pula bergantung pada rumput yang digunakan untuk sukan, yang mana biasanya dia lebih lasak lagi lah, seperti spesies zoysia. Spesies zoysia ada lebih kurang 20 spesies. Bermuda lagi banyak spesies. Dan juga rumput tempatan kita iaitu cowgrass dan juga serenggun. Jadi itu rumput yang untuk sukan. Rumput yang digunakan untuk rumah biasanya adalah rumput yang lebih lembut tapi lebih cantik. Contohnya pearl grass ataupun rumput mutiara, contohnya rumput Filipin. Rumput Filipin jenis zoysia ternifolia. Tapi daun dia lebih halus. Dia tak tahan duduk tapi daun dia lebih halus. So dia lebih cantik. Kalau rumput zoysia biasa tu kita gunakan kat rumah, daun dia lebih kasar, jadi kurang cantik. Tapi dia lebih tahan untuk sukan, tapi tak tahan untuk rumput. Kami masuk pagi, biasanya kami akan kutip sampah dulu, kemudian kami akan memotong padang, dan lepas potong padang tu yang kami akan buat kerja-kerja lain lah. Membaja ke, meracun ke, menyiram ke, dan sebagainya. Kita berada di Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Dan stadium ni adalah tuan rumah kepada 2 pasukan, iaitu pasukan Selangor dan juga pasukan PDRM. Stadium ni digunakan sebagai stadium tuan rumah lebih kurang 4 kali sebulan berbandingkan dengan stadium lain yang hanya 2 kali sebulan. Stadium ni ditanam dengan rumput cowgrass, iaitu Azonopus compressus, nama saintifik dia. Berumur lebih daripada 30 tahun. Saya tak dapat pastikan bila sebenarnya umur stadium ni, tapi lebih kurang 30 tahun. Biasanya yang paling common sekali adalah sistem saliran. Sistem saliran dan juga masalah rumput mati bertumpuk-tumpuk. Itu pun kurang common. Tapi paling common sekali adalah sistem saliran, air bertakung. Masa mula-mula kami terima stadium ni pada 2 tahun lepas, masalah paling utama ialah masalah sistem saliran. 3 hari hujan 3 hari sebelum tu dan air masih lagi bertakung di atas padang setinggi buku lali. Keadaan memang saliran memang sangat teruk. Bila kami korek, rupanya ada selapis kain geotekstil. Pada mulanya memang kain geotekstil tu berfungsi untuk menapis selut. Selepas beberapa tahun selut dah tutup semua saliran untuk lalu, maka kain geotekstil tu adalah satu lapisan kain yang menghalang air untuk tembus. Itu masalah utama. Jadi kami buat sistem saliran baru yang lebih cetek dan kami koyakkan kat mana kami jumpa kain geotekstil. Dalam sistem saliran padang, paling penting sekali adalah tentang di mana akhirnya air akan dikeluarkan. Jadi di padang ini kami bernasib baik sebab di kedua-dua belah padang terdapat longkang besar.
yang mana kami boleh buangkan sistem saliran yang kami nak buat nanti ke dalam longkang, ke dalam lubang tersebut. Jadi sistem saliran padang mesti bersifat tak perlu di-maintain. Sebab kalau kita kena maintain dia tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan, maka banyak kerja sebab di bawah tanah. Jadi saya punya prinsip ialah dia mesti curam. Jadi air lebih cepat lalu, curam dari segi kecerunan longkang sap tanah tu. Lebih cerun dia, maka lebih laju air lalu. Lebih laju air lalu, lebih kurang kita perlu maintenance sebab tak ada selut yang bergantung. So saya tak perlukan kepada kain geotekstil lah. Saya nak selut masuk sebab saya yakin selut akan keluar. Sebab longkang sap tanah saya cerun. Longkang sap tanah tu ialah satu pipe, kalau tuan-tuan boleh nampak. Itu pipe tu adalah pipe 100 mm atau 4 inci. Di kelilingnya adalah batu kasar. Di atas batu kasar tu ada batu halus. Dan di atas batu halus tu ada pasir. Dan pasir tu terus sehingga ke permukaan. Lepas tu baru kita tanam rumput atas pasir itu. Jadi itu longkang sap tanah dan dalam bentuk tulang ikan lah. Dalam permainan kadang-kadang berlaku kerosakan pada padang. Sama ada rumput mati akibat sepakan ataupun kecederaan yang datang daripada masalah-masalah luar. Seperti ini kami ada masalah cengkerik. Cengkerik itu dah mendatangkan kerosakan kepada rumput. Jadi rumput mati dan kami tak sempat nak tunggu dia baik, kami akan gantikan rumput. Cengkerik dia tak musnahkan rumput. Cengkerik itu dia melonggarkan tanah di bawah rumput dan sekeliling rumput. Lepas tu bila kita gunakan juga padang tu, maka lama-lama dia rosaklah. Saya tak suka beli rumput daripada luar sebab kalau kita beli rumput daripada luar dan kita tanam di tempat-tempat ni, apa yang berlaku ialah nanti terlalu banyak perbezaan dengan rumput lama dengan rumput baru. Jadi apa yang saya selalu buat, saya akan ambil daripada luar padang untuk tanam di dalam padang. Lepas tu beli dari luar untuk tanam di luar padang. Alat ni dinamakan sebagai turf doctor oleh pencipta dia. Jadi kami teruskan penggunaan nama turf doctor tu lah. Saya pernah gunakan alat ni dalam masa 10 minit sebelum sebuah perlawanan di sebuah padang di Ipoh. Jadi masa tu saya ingat referee hampir nak lambatkan perlawanan sebab dia kata ada masalah. Kalau tak silap saya, titik penalti tu salah tanda. Jadi kami gunakan turf doctor ni untuk ganti titik penalti tu dengan rumput sebelah. So referee pada pergi tempat lain, dia datang balik, dia tak nampak kat mana kami ganti rumput tu. Kerana kedalaman dia lebih kurang 6 inci. So dia kebal lah daripada bila disepak tercabut apa semua tu, sebab dia dalam daripada kebanyakan jenis penggantian rumput. Yang belang-belang padang tu datang daripada arah pemotongan. Kalau Cik Saiful dan penonton tengok, Cik Asnita dia potong mengikut arah padang dan dia nampak belang dan dia kontrol pemotongan dia tak melebihi belang tu. Dia sentiasa akan potong arah cerah, rumput cerah. Bila dah sampai sebelah sana, dia datang sini, dia masih lagi potong yang cerah. Arah potongan tu menyebabkan rumput tu baring arah sana. Tak semua mesin boleh buat sebab mesin tu kena ada roller besar belakang dia. So mesin ni ada. Jadi rumput tu baring arah sana. Nanti dia potong, dia kena kontrol supaya dia tak makan sempadan. Kalau belang yang melintang ni, FAM ada guideline dia. Sebab belang yang ikut arah permainan ni membantu linesman tengok orang offside. Sebab kalau nak buat belang ni, nasihat saya kepada semua penjaga padang, kalau nak buat belang mesti ada dua arah. Kalau belang hanya ada pada satu arah, lama-lama akan ada bekas tayar. Sebab bila potong, dia sentiasa potong pada garis yang sama, lama-lama ada bekas tayar, especially bila potong pada musim hujan. Jadi sentiasa ada dua arah, belang dua arah. Ini kita panggil belang papandam. Kadang-kadang ada orang dia buat belang diamond, maknanya dari tiang corner ke tiang corner sana, tiang corner sana ke tiang corner sana. Tak membantu pengadil lah. Bawa mesin senang, tapi nak bawa mesin dengan betul susah. Sebab dia kena tengok line, dia kena jaga greasing point, dia kena jaga bila nak masuk, nak turunkan pisau, bila nak naikkan pisau. Kalau tak, dia makan rumput luar. Satu belang ni lebih kurang ada 3 line. Yang Nita potong ni ialah line. Yang ini adalah belang. Satu belang ada lebih kurang 3 line. Tapi tak semua padang sama sebab ni lebar dia 64 meter. Jadi kita kena guna matematik lah. 64 bahagi berapa dapat berapa belang. ATV ni datang dengan tangkinya sendiri, tapi sistem penyiraman boom ni adalah ciptaan saya sendiri
dengan dibuat oleh Cik Zul lah, tapi ni buatan sendirilah. Boom. Spray jenis boom sprayer. Cik Syamimi menggunakan sedang membancuh baja. Cik Syamimi akan menyembur baja yang mengandungi kandungan nitrogen yang tinggi dan ferrum. Ferrum ni dua-dua nitrogen dan ferrum akan menjadikan rumput hijau. Saya nak supaya terutamanya Serenggun yang saya kata hijau muda tadi, dia akan bersifat lebih hijau lah. Begitu juga Cik Syamimi juga akan tambah dengan sejenis bahan kimia pembantut pertumbuhan yang dipanggil sebagai trimless. Bahan kimia ni akan melambatkan pertumbuhan daun rumput menjadi panjang dan dia mengurangkan stres pada saya, terutamanya pada musim-musim hujan ni. Kadang-kadang hari yang saya nak potong dia hujan. Kalau saya tak gunakan kimia ni, saya akan nak fikir cara juga macam mana nak potong. Tapi dengan adanya kimia ni, saya tak stres lah sebab rumput lambat panjang. Dicampur dengan pewarna biru supaya Cik Mimi nampak mana yang dia dah spray, mana yang belum spray. Namun begitu, kami tetap juga menggunakan seorang penanda. Cik Nisa bersifat sebagai penanda kepada Cik Mimi. Dia ambil 4 langkah. So nanti bila Cik Mimi patah balik, dia akan gunakan Cik Nisa tu sebagai penanda dia. Ini baja granule. Baja seperti saya katakan datang dalam 2 bentuk. Pertama, baja biji pertama adalah baja granule, atau kadang-kadang ada juga dalam bentuk tepung, tapi tepung susah nak tabur, yang ni lebih senang tabur. Baja granule dan juga baja folia. So ini baja granule. Baja ini adalah baja organik. Saya sebenarnya tak berapa suka baja organik, tapi baja ni memang dekat di hati saya lah sebab dia mempunyai humic acid. Banyak membantu kepada pembaikan tanah. Penyiraman ada 3 jenis penyiraman. Penyiraman pertama ialah penyiraman untuk menghidratkan air rumput. Penyiraman kedua adalah untuk menyejukkan kanopi rumput. Dan penyiraman ketiga ialah untuk selepas baja. Penyiraman selepas baja ataupun selepas bahan kimia yang perlukan air supaya dia dilarutkan. So ada 3 jenis penyiraman. Hari ini sebab kita baru membaja, maka kita akan menggunakan penyiraman yang ketiga lah, untuk melarutkan baja dan memastikan baja itu turun ke akar rumput. Kita menggunakan satu sprinkler yang dipanggil sebagai pop-up sprinkler. Sebab sprinkler itu akan pop up keluar daripada tanah dan menyemburkan air. Ini adalah jenama Hunter yang memuntahkan 600 liter air seminit. Dan kita ada 6 biji di seluruh padang ni. 4 daripadanya adalah 90 darjah daripada sudut Tianggul hingga ke Padang. Yang di tengah Padang adalah 180 daripada kiri ke kanan. Dan yang hujung sana 90 darjah daripada Tianggul kemari. Sebelah sana mencerminkan sebelah sini juga. Air jangan siram ikut jadual. Tu pun banyak orang buat silap, dia siram padang ikut jadual. Kita tak siram ikut jadual, kita siram ikut keperluan. Kalau kita terlalu banyak siram, nanti akar akan jadi pendek. Itu yang nanti sekejap-sekejap divert, akar rumput tercabut dekat padang. Sebab rumput dah selesa untuk tumbuh pendek. Dia tak perlu akar panjang, dia kata. Air senang dapat. Banyak orang dia silap faham bahawa penentuan kebaikan padang tu hanyalah daripada spesies rumput, tapi sebenarnya padang tu ditentukan dengan cara yang lebih objektif, iaitu berapa jauh leret bola, berapa tinggi bounce bola tu, dan juga berapa kekuatan rumput bila kita pusingkan stres ke atas dia. Dan ada alat-alat dia lah. Dan di Malaysia ada satu company yang ada alat tu yang kita boleh hire dia untuk nak tentukan kekuatan tu. Kami buat ni pada tahun lepas. Pada tahun lepas kami dah panggil company tu untuk dia buat dua tempat, padang ni dan juga padang latihan Selangor. Supaya Selangor bila dia latih, padang tu mempunyai sifat yang serupa dengan home ground dia. So ada orang kata bahawa kalau padang tu digunakan semata-mata untuk bola, dia okey, tapi tak boleh digunakan untuk aktiviti lain. Realitinya, kalau padang tu dibina dengan betul, menggunakan sistem pasir di bahagian bawah, setiap sama ada 22 orang di atas satu padang ataupun 200 orang atas satu padang, tiap-tiap orang berat badan dia hanya di atas 2 kaki dia saja. Sama ada 22 orang, sebab tak ada padang tu menyebarkan berat orang tu.
Kecuali Dataran Merdeka dan juga Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam dia ada tiang bawah padang. Dataran Merdeka pun sama, ada parking bawah padang. So berapa ramai orang, kekuatan padang ditentukan oleh tiang-tiang tu. Stadium lain tak ada. Sebenarnya pada saya tak banyak perubahan yang berlaku dalam segi industri rumput di Malaysia ni. Sebenarnya saya tak nampak banyak perubahan. Dari dulu hingga sekarang saya bukan saja saya lah, tapi pakar-pakar rumput lain yang di Malaysia pun tak banyak dapat mengubah persepsi tentang penjagaan rumput di padang. Kalau kita bincang tentang 3D, kita bincang tentang kerja-kerja TVET, orang tak cerita tentang kerja-kerja landscape. Sebenarnya orang cerita tentang kerja-kerja lain, tentang angkat sampah dan lain-lain. Saya merasakan bahawa ada kebelakang sikit dari segi persepsi orang ramai tentang penjagaan padang. Terima kasih kepada TNG, sebenarnya ada bawa sikit. Kalau tak pasal TNG, lebih lagi ke belakang kita. Tapi masih lagi, itu pun orang hanya nampak Zion je. Sebenarnya orang tak nampak keseluruhan penjagaan padang itu sendiri. Dan banyak orang merasakan bahawa penjagaan padang di Malaysia ni hanyalah semata-mata potong rumput. Bila saya cuba nak tunjulkan pekerja-pekerja daripada perempuan untuk buat ni, diorang heran kenapa perempuan boleh. Sedangkan sebenarnya kerja penjaga rumput ni lebih memerlukan kepada ketahanan dan juga kepada mental. Bukan tentang kederat. So, perempuan tak sesuai kerja ni. Saya ada seorang pekerja perempuan yang diminta berhenti oleh keluarganya kerana kau dah macam Bangla, dia kata. Jadi pada saya itulah yang saya kesali. Saya tak dapat mengubah persepsi orang ramai bahawa penjagaan padang ni adalah tentang sains dan seni. Bukan tentang kederat.